Maksudnya kita tak dapat mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala melainkan apa yang dia maklumkan dan sampaikan kepada kita melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, isu ni saya dah sebut lama dulu ni berkenaan dengan ayat yang mutasyabihat ni. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah sendiri berselisih pendapat dalam menentukan adakah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini boleh dinyatakan sebahagian daripada ayat-ayat mutasyabihat ataupun tidak. Nampak? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang kita ketahui, kita beriman dengannya tanpa kita mengetahui hakikatnya. Sebahagian daripada ahli ilmu, seingat saya, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah, iaitu pengarang kitab Adwa'ul Bayan, antara orang yang tak bersetuju untuk menyatakan bahawasanya sifat-sifat Allah, apa-apa sifat yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, kesemuanya mutasyabihat. Dia tak setuju. Seperti sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia kata kita tak boleh kata mutasyabihat. Sebab bila kita kata ia mutasyabihat, ia terdedah kepada penilaian yang pelbagai. Jadi bila mutasyabihat, bila samar-samar, kemungkinan boleh maksud ni. Kemungkinan boleh maksud ni. Kemungkinan boleh maksud ni. Sebab tu dia di antara ulama yang tak bersetuju untuk menyatakan sifat-sifat Allah adalah mutasyabihat, yakni ayat-ayat yang padanya terdapat kesamaran secara mutlak. Tapi kalau kita nak kata hakikat, kaifiyat, bagaimana, ia adalah mutasyabihat, yang tu tak apa. Tapi kita nak kata sifat tersebut sendiri, sifat tangan, tak boleh mutasyabihat. Dia adalah muhkamat, benda yang pasti, yang kita kena beriman dengannya macam mana pun. Jadi, apa tujuan dia menyatakan sedemikian rupa? Kerana nak mengelakkan benda ni terdedah kepada penilaian yang pelbagai. Sagi orang ni kata macam ni kemungkinan, maksud dia macam ni kemungkinan, macam ni kemungkinan. Jadi bagi dia, sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis, kesemuanya muhkamat, jelas. Kaifiyat bagaimana, yang tu kita tak tahu. Serah pada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Begitu juga adapun Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, dia meletakkan ini sebahagian daripada ayat-ayat mutasyabihat, sifat-sifat Allah sebahagian daripada ayat-ayat mutasyabihat, kerana dia merujuk kepada hakikat sifat tersebut yang tak ada siapa pun tahu. Hakikat sifat tersebut, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu, tentang tangan Allah, tentang macam mana? Wajah Allah. Baru ni ada dia duk tengkak dalam Facebook. Dia berkata Tuhan puak-puak Wahabi ni macam tok orang Hindu. Ada tangan, ada hidung, ada muka. Saya katalah, Tuhan mereka tu cacat. Muka tak ada, tangan tak ada, ini tak ada, ini tak ada. Tapi itu cara-cara logik orang tak cerdik lah. Kita bukan, subhanallah, membagaimanakan Tuhan merupakan benda yang haram. Kita tak pernah duk sibukkan masa kita duk khayalkan rupa Allah, tangan Allah, a'udzubillah, maha suci Allah daripada menyerupai makhluk. Kita tak pernah pun menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita mengharamkan orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk, apatah lagi menyifatkan Allah dengan sifat-sifat yang ada padanya kekurangan. Saya seronok dengar apa dia jawapan Tok Guru Ni Aziz dalam isu ni lah. Tapi saya tak erti lah nak berbahasa Kelantan benar tu. Mulut huduh dia saya bagi dia punya umum jawapan dia lah. Umum jawapan dia. Ini tak termasuk dalam isu politik . Ini kita bercakap tentang agama. Jadi perkataan itu sesuai untuk orang-orang yang mangkuk-mangkuk seperti itu. Jadi dia kata mudah aja, dia kata Allah Subhanahu wa taala ni, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah seperti yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dalam Al-Quran dan hadis. Dan benda-benda ni, ada benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala sandarkan pada zat Allah. Ini saya cerita maksud umumnya lah. Dan ada benda-benda yang kita guna juga.
dengar, mendengar, bercakap, berkata-kata, kemudian berjalan, kemudian naik, turun. Adakah kita tak boleh kata Allah ni tak boleh turun, Allah ni tak boleh naik, Allah ni tak boleh ni, Allah ni tak boleh ni, Allah ni tak boleh ni? Sedangkan Allah Maha mendengar juga. Jangan kata dengar. Tak boleh kata Allah tu dengar, sebab manusia pun mendengar. Jadi bila kita kata manusia dengar, Allah dengar, berarti Allah serupa dengan makhluk. Bodoh benar lah begitu. Jadi Allah mendengar, sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, maha suci Allah daripada menyerupai makhluk. Simple lah. Jadi tak susah. Jadi itu jawapan untuk Guru Nik Aziz. Ringkas je, mungkin ada yang sahabat-sahabat yang tengok video dia lagi detail, bolehlah kongsi dengan orang lain. Sebar-sebar dan edarkan video tersebut. Jadi lah ni pun Nik Aziz pun Wahabi juga. Allah. Hadi Awang, Ustaz Hadi, Tok Guru Nik Aziz, semua ni Wahabi. Wallahu a'lam.